Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ni kita sambung yang semalam punya. Okey, semalam kita dah belajar unjuran ortogon. Okey, dah boleh buatkan latihan semalam. Okey, untuk hari ni kita masuk pelan dan dongakan. Okey, lepas awak belajar, awak boleh melukis pelan dan dongakan suatu objek mengikut skala. Okey, apakah itu pelan dan dongakan? Okey, apakah itu pelan dan dongakan? Okey, anda telah pelajari bahawa unjuran ortogon suatu objek atau pepejal boleh dilukis pada satah mengufuk dan satah mencancang. Okey, unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas dikenali sebagai pelan. Yang kita belajar semalam, unjuran ortogon yang kita tengok daripada atas, kita tekan ke bawah tu, ibarat kita penyet objek tu ke bawah, kita lukis tu adalah pelan. Okey, unjuran ortogon pada satah mencancang, pada satah mencancang yang kita buat semalam tu, dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan dikenali sebagai dongakan. Kita dah buat dah semalam. Unjuran ortogon. Cuma hari ni kita nak lukis pelan. Okey. Bagaimanakah anda melukis pelan dan dongakan suatu objek mengikut skala? Okey, dalam buku teks awak muka surat 182. Okey, kat sini. Okey, dibagi prisma tegak. Okey, jadi pelan. Kita nak lukis pelan, kita tengok dari pandangan arah, dari pandangan Z ni. Kita tengok daripada atas ke bawah. Okey. Jadi, awak tengok yang ni. Mula-mula ni daripada I. Kita tengok kat I ni kan. Kita tengok kat I. Okey, tekan ke bawah dia akan pergi ke J. Betul tak? Okey. Jadi kita dah ada satu titik J. Alright. Nampak tak? I pergi ke J. Okey, dapat satu titik sini. Sebab tu kita tulis I/J. Okey. Dapat tak? Alright. Kemudian P akan pergi ke O ni, turun. P akan pergi ke O, akan jatuh ke satah bawah tu juga. Tapi dah tak ada titik kat sini, ada PO saja. Okey, PO. Jadi berapa ni daripada I ke P ni? Berapa cm? Okey, tengok ni dia ada tanda sama dengan 1 cm. 1 cm. Awak kena ukur tepat lah 1 cm. Kena ukur tepat. Okey. Kemudian kita ada, lepas PO kita ada M turun, jatuh ke N, turun lagi ke bawah ni. Jadi kita tulis M/N. 1 cm juga. Dapat titik tu. Okey. Kemudian ada lagi L. Turun ke bawah jumpa K. Okey. 1 cm juga. Sebab tu kita tulis L/K. Sebab kita nampak titik L dulu, baru kita nampak titik K daripada pandangan atas. Okey, jadi yang kita lukis yang ni. Kita lukis yang tu. Garis J ke L. Sebab bila kita ibarat kita tengok pandang atas, kita tekan ke bawah, kita akan dapat segi 4 tepat. Okey. Boleh? Okey, kemudian daripada sini pula. H turun pergi A. Okey, dapatlah titik HA ni. Okey, sisi ni nak tahu berapa cm? Tengok kat sini. Berapa cm ni? 4 cm. Jadi daripada I nak pergi ke H pun 4 cm. I nak pergi ke H 4 cm. J nak pergi ke A pun 4 cm juga. Okey.
Okey, kemudian G pergi F. Turun lagi ke bawah ni. G/F. Tu dapat titik tu. Kemudian D/E. Ni, titik ni. Okey. Turun ke bawah lagi. Kemudian C pergi ke B. Nanti kita akan dapat garis ni. A, B. Okey. Nah, lepas tu yang ni buat 4 cm. Ni buat 4 cm. Okey, dapatlah 4 segi tepat tu. Okey, nota. Semua sisi dilukis dengan garis padu kerana dapat dilihat dari pandangan atas. Garis padu ni bukan garis putus-putus. Okey, nanti kita akan dapat macam tu. Garis padu ni semua garis padu, bukan garis putus-putus. Kerana semua sisi dapat dilihat dari pandangan atas. Semua ni dapat dilihat dari pandangan atas. Semua sisi ni kita dapat lihat daripada pandangan atas ni. Sisi ni turun ke bawah, jadi yang ni pun kita boleh tengok daripada atas, yang ni pun kita boleh tengok daripada atas. Yang ni pun kita boleh tengok daripada atas. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian tengok dongangkan depan, dongangkan sisi. Dongangkan depan, dongangkan sisi. Dongangkan depan sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, dongangkan depan ni. Kita tengok daripada arah X. Kita akan nampak. Okey. Ni tolak X tu ke belakang. Nanti semua kita akan dapat yang ni macam ni. Okey, betul tak? Kita akan dapat rupa dia macam tu. Okey. Nanti kena tulis H dulu baru I. H/I. G/P. D/M. C/L. B/K. A/J. Yang ni ikut je. 2 cm, 1 cm, ni 1 cm, 1 cm, 3 cm. Atas ni 3 cm. 3 cm sama. Pandangan dari arah X. Okey. Okey, itu pandangan dari arah X. Okey, kemudian ni dapat macam ni. Kemudian dongangkan sisi. Tadi dongangkan depan dari arah X, dongangkan sisi. Dongangkan sisi sebagaimana dilihat dari arah Y. Alhamdulillah, sorry. Okey, tengok daripada arah Y pula. Okey, tolak, ibarat kita tolak objek ni ke tepi sana. Okey, yang kita akan nampak adalah yang ni lah. Okey, yang tu kita akan nampak. Okey. Kemudian apa lagi yang kita akan nampak? Tak sama ni. C kepada C/D. Kemudian L/M. Okey. Yang bawah ni K/J. B/A. Yang kita akan buat garis putus-putus adalah dekat sini. E kan? E, F. Yang ni G, H. N, O. P, I. Garis
tu dia akan turun 1 cm. Kita guna garis putus E dengan F. Okey, kita tengok. Dia akan jadi macam ni. Okey, dilihat garis GP HIENFO dilukis dengan garis putus-putus ni. Kita lukis dengan garis putus-putus sebab kita tengok terselindung. Bila benda yang terselindung kita buat dengan garis putus-putus. Kalau dari kita dapat tengok daripada arah depan, arah sisi, kita tengok tu garis padu. Okey. Okey, kemudian tengok ada dua kaedah macam mana kita nak lukis pelan dan dongakan. Macam mana kita nak lukis pelan dan dongakan. Okey. Yang kaedah yang pertama, okey. Sukuan ni tetap samalah. Macam mana pun, sorry. Yang ni akan jadi sukuan yang pertama. Yang ni akan jadi sukuan yang kedua. Yang ni akan jadi sukuan yang ketiga. Yang ni akan jadi sukuan yang keempat. Okey, tetap sama. Kaedah 1, kaedah 2, sukuan tetap tak berubah. Sukuan 1, 2, 3, 4 tetap tak berubah. Okey. Okey, yang tadi kalau kita tengok daripada sini dia akan jadi sukuan yang ketiga. Okey, jadi yang ni pelan depan sisi. Pelan depan sisi. Pelan depan sisi. Yang ni yang ni akan jadi pelan depan sisi. Pelan depan sisi. Okey. Okay, kita tengok contoh 7. Nampak tak? Okey, contoh 7. Okey. Raja di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat. A, B, C, D. Okey, tapak A, B, C, D. Tapak A, B, C, D terletak pada suatu satah mengufuk. Okey. A, B, H, G, F. Ni, A, B, H, G, F. Ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Okey, sisi-sisi AF dan BH, AF, BH adalah tegak. Okey, lukis dengan skala penuh. Yang A, pelan prisma. B, dongakan prisma dari arah X ni, arah depan. X ni arah depan. Dongakan prisma dari arah Y. Y ni sisi. Pelan daripada atas. Okey, pelan daripada atas. Depan X. Y ni sisi. Okey. Okey, Y tu pandangan sisi kita ke sebelah sana. Okey, pelan depan sisi. Pelan depan sisi. Jadi 45 darjah tu kena lukis kat sini. Okey. Pelan depan sisi. 45 darjah kena lukis dekat sini. 45 darjah. Awak ukur guna jangka sudut tu lah, protektor tu yang bulat tu. Okey, 45 darjah. Okey. Jadi masa kita nak lukis pelan dan dongakan, awak kena buat dulu
garis yang merah ni. Garis ni. Buat sukuan dulu ni. Garis ni lukis dulu. Lukis dengan pembaris ni. Cikgu susah nak lukis dengan pembaris ni. Okey. Okey, kemudian kita tinggalkan sikit ni. Supaya lukisan kita tu sama jarak. Kalau kat sini antara Pak C dengan titik ni awak jarak 1 cm, jadi semua jarak 1 cm lah. Okey. Okey, boleh. Yang ni tak payah lukis ni. Yang 45 darjah ni buat dulu. 45 darjah. Garis 45 darjah. Pukul 45 darjah. Okey. Okey, kemudian buat pelan. Pelan dari pandangan atas. Okey, daripada pandangan atas kita akan nampak okey, macam tu kan? Daripada E pergi D, F pergi A. Okey. Lepas tu J, C, H, B, lepas tu J ni turun juga ke bawah, G turun juga ke bawah. Okey, kita akan dapat macam ni. Alright. Okey, dah siap pelan, tengok pula dongakkan depan. Okey, dongakkan depan dari X. Dari X. Okey, tolak objek ke dinding tu, kita akan dapat mana-manalah awak nak lukis ni boleh juga. Kita akan dapat macam ni. L ni kan. Kita akan dapat yang kat belakang tu. Samalah dengan yang kat depan ni. Kita akan dapat bentuk macam tu. Ni F pergi E. F/E titik dia. A/D. B/C. H/I. G/J. Okey. Lepas tu buat ikut ukuran ni 5 cm. H dengan B pun 5 cm. Yang ni 1.5. Jadi F dengan A tu 1.5. Alright. Pandangan depan. Tengok pandangan sisi. Okey, sekarang pandangan sisi. Kita tengok daripada arah Y. Okey, daripada arah Y ni H, B, I, C. Tolak ke tepi sana, dia akan membentuk segi 4 lah. Dia akan membentuk yang ni. Dia akan membentuk segi 4. Tengok nombor 4 ni. Okey. H ke atas. Okey. I tolak. Tak ada. Tak ada pasangan. Jadi I, H tak ada pasangan. Okey. Kemudian B/A. Ni tengok B/A. Okey. Lepas tu C/D. C/D. Apa lagi? Yang kita tengok terselindung adalah G/F. J/E. Yang kita tengok terselindung. Jadi garis tu kena buat garis putus-putus. Okey, cikgu harap tak ada masalah lah. Okey. Okey, yang ni contoh 8 ni pula dia tengok Y ke sebelah sana. Okey, Y ke sebelah sana. Sebelah sana Y kita. Jadi sini lukis 45 darjah. Pelan, depan, sisi. Nak lukis. Pelan kat sini, depan, sisi. Okey, boleh tengok penyelesaian tu. Senang, sama macam tadi juga. Alright, kemudian awak buat uji minda. Soalan nombor 1, muka surat 185. Okey, cuba buat.
Kemudian buat soalan muka nombor 3, muka surat 186. Okey. Okey, nanti lepas tengok video jangan lupa isi kehadiran. Okey. Lepas tu buatlah latihan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.